Siapa pernah tercirit ataupun sakit perut, terberak-berak ketika berlari? Sila angkat tangan. Baik mengaku, angkat tangan. Tahu kan? Susah kan? Hazab kan? Lemak. Makan dengan betul ketika berlari supaya tak tercirit-cirit. Kalau nak tahu lebih lanjut, stay tune. Assalamualaikum, welcome back to Al Rumi Channel. Hari ini saya pakai baju putih. Sebab itu hari ada penonton tegur, bang pakai baju hitam, kasut hitam. Yes, salah saya, kurang peka dengan persekitaran. Ni testing tapi tak ada kasut lah. Dan hari ini bukan nak cerita pasal baju, pasal kasut. Hari ini kita nak cerita isunya agak menggelikan hati tetapi seram kalau berlaku kepada anda, iaitu tercirit ataupun dengan bahasa yang lebih tepat, terbuang air besar, tercerit-berit ketika berlari. Tu pengalaman ngeri lah, ya Allah. Saya nak cerita pengalaman saya kena sekali ketika race Hari Sukan Negara 2019. First time dia buat malam dekat Bukit Jalil. Kejadian itu berlaku. Saya start kilometer 8 dan ke atas lah. Jauh lagi tu. Memang sengsara. Saya macam nak pengsan. First time saya habis race, nak berjalan pergi parking pun tak boleh. Member ajak bersembang, ajak bergambar, tak larat. Memang teruk menggigil. Lebih daripada 2 kali lah saya buang. Itu pengalaman ngeri saya lah. Anda pun mungkin ada pengalaman yang sama. Mungkin pengalaman yang lebih menyeramkan. Jadi hari ni kita nak cerita lah. Sebab kita tak nak benda tu berlaku. Kenapa cerit-berit berlaku ketika berlari. Dan macam mana cara-cara untuk mencegahnya. Dan yang paling penting, kalau dah berlaku tak dapat dielakkan, macam mana cara kita nak mengatasinya. Jadi kalau anda nak tahu macam mana cara-caranya, dah tahu dah, kena tontonlah sampai habis. Tapi sebelum itu, bagi siapa-siapa yang belum subscribe, saya tahu ramai di luar sana yang masih belum subscribe, don't wait long-long, subscribe, okay? Jadi bab yang tak best ni, bila anda terkena cherry berry ni, anda akan pening-pening kepala, anda akan muntah-muntah. Kalau muntah tu paling teruk lah, pasal anda dah keluarkan semuanya sampai badan anda lunyai, lembik, letih. Sebab anda dah muntah, anda akan dehydrated, badan lemah, lepas tu anda tak bermaya lah. Dan yang paling bahayanya bila race ni, dia punya tempat buang besar bukan sempurna pun. Anda kena gunakan tandas yang bergerak, yang kecil tu lah. Itu pun kalau ada, kalau tak ada, anda fikirlah sendiri bagaimana menyayat hatinya kisah itu. Jadi antara punca-punca utama yang cerit-berit ni ketika berlari, jadi punca dia simple saja. Bila anda berlari ni dia merubah fisiologi badan anda. Daripada anda sedang relax, jantung bergerak laju, intensity laju, darah anda mengalir dengan lebih laju. Bila darah mengalir laju, dia jadi pekat. Bila menjadi pekat, blood flow tu menjadi kurang lah. Jadi tekanan organ dalaman, bila dah intensity tinggi, tekanan organ dalaman, perubahan hormon, anxiety, stres pun akan menyebabkan anda sakit perut. Dan yang punca utamanya adalah pemakanan yang tak sesuai. Apa dia pemakanan tak sesuai? Saya akan ulas sebentar lagi. Okey, jadi bagaimana cara-cara kita nak mengelakkan supaya cherry-berit ni atau mencerit ketika berlari ni, saya nak sebut pun tak sampai hati ya, berlaku. Ada 6 langkah. Dengar betul-betul, okey? Langkah ni ketika sebelum berlari, ketika berlari dan juga mungkin sebelum berlari. Yang pertamanya, ia berkaitan dengan apa? Pemakanan. Okey, yang pertamanya, apa yang anda perlu makan sebelum berlari? Kategori pertamanya, sehari sebelum berlari. Okey, sehari sebelum berlari maknanya kalau anda setakat berlari santai-santai tu mungkin okey, ini yang anda nak prepare yang larian yang jarak jauh. Biasanya untuk race lah, ataupun nak lari long run yang jauh. Apa yang anda perlu elakkan makan sehari sebelum adalah makanan yang terlalu tinggi fibernya. Yes, fiber tu bagus, especially untuk orang yang nak diet, nak kurangkan kalori, nak pencernaannya bagus. Anda patutnya carbo loading, tapi anda makan fiber loading. Itu tak sesuai lah, perut anda akan cepat melawas dengan begitu pantas sekali. Elakkan makanan-makanan yang berasaskan susu. Elakkan makanan ni sehari sebelum anda nak berlari. Okey, yang keduanya, tadi sehari tu lebih kurang 20 ke 24 jam. Mana anda nak race pagi sebelum tu, makanan-makanan ni anda kena elakkan. Keduanya, 3 atau 6 jam sebelum berlari, iaitu malam sebelum anda tidur. Selalunya kalau katalah kita carbo loading, biasanya saya katalah nak race pukul 4 pagi, lepas isyak saya dah tidur, bermakna saya kena makan 4 jam sebelum tidur. Jadi lebih kurang pukul 6
Pukul 7 lebih kurang lah. So saya mesti elakkan makanan-makanan yang pedas. Ya Allah, lomak cili api ni Sembilan. Sedapnya. Bak kata orang Negeri Sembilan, delicious and marvelous. Ulala. Kemudian makanan-makanan yang terlalu berminyak. Macam anda makan nasi Arab lah, anda makan nasi biryani, anda makan nasi kandang yang kuah ada berlemui macam tu kan. Tolong elakkan sebelum anda nak berlari malam tu. Kemudian elakkan makanan-makanan yang berangin lah. Makanan yang berangin ni ada macam-macam lah. Makanan kacang adalah. Anda boleh tahu sendirilah. Saya tak nak ulas panjang. Yang ketiganya, sejam sebelum run. Maknanya anda bangun tidur lah. Bangun tidur nak bersiap untuk lari. Biasanya saya tak makan dengar lah. Saya ambil air panas. Dan kalau lapar sangat, saya makan roti sekeping. Roti whole meal tu sekeping dengan kaya ataupun butter. Roti bakar, simple. Janganlah pagi tu nak berlari anda ada makan roti telur bawang T2 dengan kuah kari kambing. Masya Allah, itu nak berlari ke nak mentek ke darah tu kan. Kemudian ketika run ni sangat-sangat penting. Jadi kejadian saya kena cari berik tu ketika run lah. Saya punya power gel. Anda kena ingat selalunya saya beli power gel yang saya beli dekat kedai-kedai sukan tu yang harga 8 ke 10 ringgit tu, setiap 45 minit kena ambil satu. Jadi power gel ni satu je anda kena train, kena biasakan perut anda biasa je. Jadi mungkin ketika itu saya dah lama tak ambil power gel, dah lama tak ada race besar, tiba-tiba gatal bawa power gel. Sebab power gel ni yang dekat kedai tu dia bagus satu je, sebab dia dalam pack yang sangat selamat. Celik celah mana pun dia tak koyak, senang nak dibawa. Masa nak makan pun senang, koyak macam ni je, sambil berjalan je anda boleh makan power gel tu. Tapi sebab saya tak train perut saya, itulah puncanya. Perut tak sesuai, power gel tu tak sesuai. Jadi apa power gel yang saya ambil semenjak kejadian tu? Saya ambil power gel yang natural. Siapa yang ajar saya? Siapa tahu? Sahabat saya, Rashid Ishak. Ketika saya training dengan dia, saya dulu training dengan dia sama-sama dalam grup training yang sama. Dia ajar saya makan kurma. Kurma. Ini bukan iklan kurma. Saya makan kurma dan apricot. Kurma ni kalau anda tahu banyak sangat khasiatnya. Kalau anda puasa, anda nak berbuka puasa, apa dia anda kena makan? Kurma, sebab dia bagi instant energy dan dia tak memudaratkan perut. Dan kurma ni tambahan dalam sunnah Nabi. Pertamanya dia murah. Kurma yang saya suka tu dia kering sikit, dia bukan jenis lembik. So senang nak bawa lama-lama. Saya taruh dalam seal bag. Saya beli kat nilai 3 seal bag tu. Saya taruh, kalau dalam kotak anda beli tu dalam RM20. Kalau setiap 45 minit saya ambil 2 atau 3 biji. So seal bag tu biasanya kalau marathon saya bawa dalam 4 atau 5. So dalam tu ada kurma biar ekstra sikit. Dia tak lembik sangat, dia keras dan dia boleh tahan sampai 4-5 jam. Dia murah, confirm sesuai dengan semua perut, confirm berkesan dan confirm ikut sunnah Nabi. Betul tak? Okay, on top of that, saya punya power gel, saya ambil apricot. Apricot ni bagus, dia untuk bagi bekalkan potasium. Tetapi dia senang sebab dia kering, senang bawa, dia tak hancur, dia tak lembik dan masuk pun dalam plastik yang sama, steel bag yang sama. Okey, dua-dua ni sangat berkesan untuk saya. Antara power gel yang pernah saya ambil dan sangat bagus adalah coklat. Saya ambil coklat Mars, coklat Snickers ataupun pisang. Tetapi kedua-dua power gel ni dia susah nak bawa lah. Pisang macam mana nak bawa berlari kan, lembik hancur mana nak sangkut. Coklat confirm lembik. Tujuan power gel yang pertamanya untuk memberi tenaga instant. Janganlah masa pertengahan lari tu anda melantak nasi. Nasi tu memanglah dia bagi tenaga sedap, tekak selera Melayu, tapi dia tak sesuai, dia lambat hadam, lambat cerna sesuai, perut anda confirm ragam. Saya ada tengok beberapa race bagi nasi, saya tak boleh bayangkan kat kilometer 30 masa tu ada nasi lemak, ada roti canai. Macam mana korang nak berlari siap boleh makan, duduk macam kedui lagi. Tapi perut masing-masing lah. Saya tak advise langsung, kalau boleh elakkan. Macam tak kena lah nak tengah berlari nak makan nasi. Kalau anda nak sangat makan nasi, tak payah masuk lari lah, masuklah acara sukan nikah. Seterusnya nombor 5, elakkan makan ubat-ubat yang mungkin tak sesuai. Contoh macam ubat sakit jantung saya kena makan selepas saya makan. Jadi sebelum dia saya tak makan. Tak makan Panadol ataupun ubat-ubat painkiller yang mungkin tak sesuai. Punca anda dehydrated dan efek kat perut anda. Okey, tu yang nombor 5. Dan yang terakhir sekali, jangan ubah makanan anda secara mendadak. Macam saya tadilah, saya tak biasa makan power gel tu, saya ambil. Tu yang kena punca sakit perut tu. Ada 6 ni, kalau anda follow, insyaAllah no cherry berry, no tanda bergerak, no menjejis, dan yang paling penting boleh lari dengan enjoy dan boleh happy ending di finishing line. Okay, jadi apa yang kita kena buat apabila kita cherry berry, cerit ketika berlari? Pertamanya, makan ubat. Makan ubat ni, ni ubat yang saya makan, dia kombinasi, satu untuk cherry berry, satu untuk sakit perut. Dia punya kesan sangat-sangat instant, cepat. Okay, ubat ni Buscopan dengan Lomotil.
Nanti prescription detailnya saya taruh kat bawah ni lah. Saya pun tak berapa ingat nama saintifik dia kan, nama prescription ni tapi satu ni ambil 2 biji, satu ambil sebiji. Memang kesannya sangat pantas dan efektif. Dia ala-ala kalau dulu makan apa, pil ceketeng, sakit perut makan ceketeng, lebih kurang lah. Ini ubat yang terbaik. Kemudian kalau ada minyak panas, sapu dekat perut anda, minum air banyak. Dan kalau anda dah hilang tenaga, minum air berkarbonat lah. Biasanya saya minum 100+. Sebab anda dah keluar banyak. So, anda kena energy instant juga untuk recovery badan. Sebab masa dah depleted, nanti anda cramp, anda sakit perut, anda pitam, macam-macam lagi lah masalah-masalah lain. Okay? Dan satu je point saya nak bagi tahu kat sini. Saya biasa mendapat approach lah daripada pengeluar power gel. Suruh saya buat review. Paid review. Jadi saya tolak. Bila bukan soal duit. Saya ada prinsip saya. Saya sebarkan kebaikan. Bukan saya nak kata power gel tu tak bagus. Tak sesuai dengan saya. Jadi kenapa saya nak review benda tak sesuai dan saya tak ambil? Dan saya bila saya tak ambil, takkan saya nak suruh anda ambil. Macam tak betul lah kan rasanya kan. Saya cakap saya tak ambil, it's okay you cari orang lain. Mungkin ada orang lain sesuai. Jadi untuk saya tak ambil. Saya ambil yang natural saja. Nak bagi kasut review, anytime je. DM saya ke Instagram. Okay? Harap video kali ini bawa manfaat kepada anda. Mungkin race tak ada lagi, tetapi anda still berlari. Setiap hari anda berlari dengan jangka masa yang panjang. Makan dengan betul, mencegah kejadian hitam cherry berry mencigit ketika berlari tidak berlaku. Okey, terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like. Tinggalkan komen kejadian hitam yang berlaku kepada anda semua. Share kat sini untuk pengajaran, bukan untuk memalukan. Dan macam biasa, subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy. Keep fit and keep running. Bawa apa pula ni Seram lah pula.